Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Puan Moderator pada malam ini. Seterusnya pemimpin ataupun pimpinan daripada Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniati, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, para pelayar yang melayari program kita pada malam ini dalam slot kuliah Isyak yang kurang-kurang lebihnya lebih kurang 44 orang. Kita doakan insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu surah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kita semua untuk dunia dan akhirat kita. Dan kita doakan moga-moga dengan kita belajar tafsir Al-Quran, kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran, melayakkan kita untuk mendapat syafaat Al-Quran di dunia dan di hari akhirat. Pada malam ini kita akan bicarakan satu surah namanya surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Jadi saya jemput kepada para jamaah sekalian untuk buka surah Al-Fajr yang berada pada muka surat 593 dalam mushaf Al-Quran kita, mengandungi sebanyak 30 ayat. 30 ayat. Tetapi 30 ayat ni kita tidak sempat untuk bicarakan setiap ayat, 30 ayat dalam satu slot. Maka kita akan buat dua siri tadabbur surah Al-Fajr ini. Pada malam ini kita akan tadabbur bermula ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Pada minggu akan datang insya-Allah kita akan tadabbur ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-30 insya-Allah. Yang penting kita lengkapkan satu surah nanti insya-Allah. Pepatah Melayu menyebut kalau potong pastikan putus. Kita katakan kalau kaji satu surah pastikan habis, jangan biarkan ia tergantung insya-Allah. Alhamdulillah kita telah selesaikan sebelum ni beberapa surah dah. Kalau tuan-tuan, puan-puan para jemaah ingat, kita dah selesaikan surah Al-Ghashiyah, selesai. Surah At-Takwir, selesai. Surah Al-Humazah, selesai. Surah At-Takatsur, kalau tak silap saya pun pernah kita bacakan selesai. Dan kita dalam rangka untuk menyelesaikan satu surah kita tadabbur secara sederhana, surah Al-Fajr. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Jabir bin Abdullah, kelebihan surah Al-Fajr ini, antara kelebihannya adalah surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekomenkan kepada para imam untuk dibacakan dalam solat Isyak. Ini kita buat catatan sikit. Ada 4 surah secara khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekomenkan kepada para imam. Bila dia jadi imam, 4 surah ni sunnah kepada imam untuk dibaca dalam solat Isyak. Apa dia 4 surah tersebut? Yang pertama surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua surah Asy-Syams, Wasyamsi wadduhaha. Yang ketiga surah Al-Fajr, Wal Fajri walayalin 'ashr. Dan yang keempat surah Al-Lail, Wal Laili idza yaghsha. 4 surah ni direkomenkan secara khusus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca oleh para imam dalam solat Isyak. Sebab apa? Ia surah yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Sesuai dibaca pada solat Isyak, yang mempunyai kelebihan man sallal Isya' fi jama'atin. Siapa-siapa yang solat Isyaknya berjamaah, faka'annama sallal nisfal laila kullah. Dia mendapat pahala seperti mendirikan qiyam separuh malam. Maknanya bila imam baca surah yang tidaklah terlalu pendek sangat,
maka ramailah makmum yang sempat untuk solat isyak berjemaah bersama dengan imam itu tadi. Tapi kalau dalam solat subuh, sunat kepada imam untuk membaca surah-surah yang lebih panjang daripada 4 surah tersebut. Sebab solat subuh ni, dia ada satu kelebihan khusus. Man shalla subha fi jama'atin, siapa solat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah. Dia seperti mendirikan solat sepanjang malam. Ini sebagai mukaddimah lah. Saya ceritakan tentang kelebihan surah Al-Fajr. Kelebihannya ialah direkomendkan oleh baginda ataupun digalakkan dibaca oleh imam ketika dia menjadi imam bersama 3 surah yang lain. Apa dia? Surah Al-A'la, surah Asy-Syams, surah Al-Lail. Balik pada cerita kita, insya-Allah pada malam ni kita nak lihat 14 ayat yang pertama dalam surah Al-Fajr. Kita akan pergi kepada setiap ayatnya insya-Allah. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bersumpah ni dengan makna demi lah. Wow tu kat depan. Wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yas. Bila Allah Subhanahu wa taala mulakan firman-Nya dengan sumpah, kalau kita tengok kan, mula semua dengan wow. Wow di situ bukan bermaksud dan, tapi wow di situ bermaksud demi. Demi fajar, walayalin ash, demi malam yang 10, wasyaf'i wal wat, demi yang genap, demi yang ganjil, wal laili idza yas, demi malam apabila ia berlalu. Kita pergi kepada setiap ayat. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar. Saya nak tanya dulu kepada para jemaah. Waktu fajar ni bila dia masuk? Boleh tak para jemaah respon sikit? Waktu fajar ni bila masuk waktu fajar? Bermula azan subuh, Ustaz. Bermula azan subuh. Apa beza antara fajar dengan subuh? Ada beza tak? Sebab ada kan solat, ada solat sunat fajar, ada solat sunat qabliyah subuh. Ada tak beza antara waktu fajar dengan waktu subuh? Yang saya faham, waktu fajar ni betul-betul waktu terbit matahari, nampak cahaya tu kan. Okey. Sejurus tu, lepas tu azan subuh, kemudian sunat subuh tu sebelum kita menunaikan solat subuh lah. Okey, maknanya kalau dah lepas waktu azan tu, dah habis waktu fajar macam tu ke? Maknanya kena segerakan fajar tu kan. Tapi yang saya faham jugalah, dia bila azan tu mula, di situ waktu fajar bermula kan. Betul tak Ustaz? Kalau subuh, waktu subuh? Waktu subuh ni usai azan lah kot. Okey. Terima kasih. Yang betul dah. Okey, terima kasih Puan Azrina atas respon. Okey, kita luruskan pemahaman ataupun kita murnikan pemahaman. Untung orang yang belajar pada malam ni dia dapat ilmu. Dan Puan Azrina yang bagi pendapat pun menyebabkan orang lain pun akan bertambah ilmunya. Tahniah kita ucapkan. Kita tulis dalam catatan kita, waktu fajar ataupun waktu subuh dia merupakan kembar seiras. Kembar seirah. Bila sebut kembar seirah ni, sama, semuanya sama, cumanya nama je lain. Nama lain. Kita tengok kan, kalau kembar seirah, muka sama, mata sama, senyumnya sama, tingginya sama, tapi nama lain. Yang ni mungkin nama Hana, ni nama Husna, ataupun nama Hana, ni nama Hani. Maka kita tulis waktu fajar ataupun waktu subuh, ia merujuk kepada waktu yang sama. Kalau kita tengok dalam kalender kan, kadang-kadang dia tulis waktu fajar, pukul berapa? 6.17. Kita tengok kalender lain, dia tulis waktu subuh, pukul berapa? 6.17. Sebab apa? Fajar ataupun subuh, ia merujuk kepada waktu yang sama. Maka, apabila masuknya waktu fajar ataupun waktu subuh, dengan kata lainnya, azan subuh tu, ataupun azan menandakan masuknya waktu fajar, maka di situ ada solat sunat yang sangat berharga nilai dia. Solat sunat
itu kadang-kadang dinamakan solat sunat fajar, ataupun ada juga orang panggil dengan solat sunat qabliyah subuh. Itu pun kembar seirah. Sama je. Kembar seirah je. Maknanya kalau dia ni usalli sunnatal fajri, boleh. Ataupun usalli sunnatal qabliyah subhi pun boleh. Dia merujuk kepada solat sunat yang sama, iaitu solat sunat fajar ataupun qabliyah subuh. Apa kelebihan orang yang mendirikan solat sunat fajar ataupun qabliyah subuh ini? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar ataupun kita namakan solat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Ia lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Kalaulah kita memiliki harta sebanyak-banyaknya, berbanding dengan kita melaksanakan 2 rakaat salat qabliyah subuh ataupun salat sunat fajar, di sisi Allah didirikan 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih berharga pada penilaian Allah. Maka pada ayat yang pertama ni, Allah bersumpah dengan salah satu waktu yang dibuatnya, yang dimilikinya, iaitu waktu fajar. Demi waktu fajar, kata Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para jamaah pencinta ilmu sekalian, setakat ni jelas tak Puan Azrina penjelasan yang saya sampaikan? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Betul, sebenarnya saya pun faham dia tu, cuma tadi tu gelabah semacam sabar je lah. Okey. Ustaz teruskan, saya ada soalan sebenarnya tapi saya nak dengar dulu huraian Ustaz. Okey, baik. Okey, ayat pertama tu Allah bersumpah dengan salah satu masa yang dimilikinya, iaitu waktu fajar. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kita tengok semua masa-masa ni Allah Ta'ala bersumpah. Contoh kan, Allah pernah bersumpah dengan waktu fajar ataupun waktu subuh. Kemudian selepas masuknya waktu fajar ataupun waktu subuh, setelah itu waktu duha. Allah pernah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Setelah waktu duha, ada waktu tengah hari kan, disebut an-nahar, wan-nahar, Allah bersumpah. Setelah waktu tengah hari, dia panggil waktu petang ataupun dalam bahasa Arab waktu asar. Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu asar. Lepas waktu asar, Allah bersumpah dengan malam. Lepas asar, malam lah. Allah bersumpah dengan wal laili. Maknanya semua putaran waktu ni Allah bersumpah dengan setiap waktu, nak menggambarkan di sisi Allah semua waktu yang berputar, yang berlalu, yang kita lalui ini ada nilai ibadatnya di sisi Allah. Orang barat dia melihat waktu ni macam mana? Dia gunakan satu istilah, time is gold. Masa itu emas. Ataupun time is money. Masa itu duit. Sebab satu saat yang berlalu, 1 minit yang berlalu, 1 jam yang berlalu, itu pada penilaian mereka, dia boleh gandakan duit beribu-ribu ataupun berjuta-juta ringgit. Tapi pada penilaian Allah, setiap masa yang berlalu itu sepatutnya digabung, dijalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat, semua waktu itu ada nilai ibadah. Masuknya waktu fajar, ada nilai ibadah. Masuk waktu duha, ada nilai ibadah. Masuk waktu zuhur, ada nilai ibadah. Masuk waktu asar, ada nilai ibadah. Masuk waktu malam, kita masih beribadah, mencari ilmu dan ibadah-ibadah yang lain. Maka Allah ceritakan dalam ayat yang pertama ini demi waktu fajar. Ada 4 ayat sumpahan Allah yang disebutkan dalam ayat ini, insya-Allah. Jelas ayat yang pertama. Kalau nak huraikan panjang, kita nak boleh huraikan ni, tapi waktu kita terbatas malam ni, kita pun nak lalu 14 ayat. Anda sebut secara ringkas poin-poin penting sajalah pada malam ni, insya-Allah. Jelas para jemaah sekalian? InsyaAllah Ustaz sikit Okey. Boleh silakan. Solat sunat subuh, kita panggil qabliyah ataupun kita cuma panggil solat sunat subuh je Ustaz? Sebab kat situ saya ada sikit kekeliruan, sebab dia tak ada apik kan, dia tak ada ba'diyah selepasnya. So kita panggil qabliyah juga ke?
dia disebut qabliyah tu, qabliyah maknanya sebelum. Kenapa disebut qabliyah? Kerana didirikan sebelum solat subuh kita tunaikan. Jadi kalau kita nak panggil solat sunat subuh pun boleh, solat sunat fajar pun boleh, ataupun qabliyah subuh pun boleh. Dia kembar seirah sajalah. Baik, alhamdulillah. Dan sama juga dengan solat qabliyah asar. Solat qabliyah asar pun kita boleh sebut qabliyah asar ataupun solat sunat asar. Baik. Ataupun solat sunat rawatib, macam-macam nama lah. Samalah semua tu Sama Ustaz. tu kembar seirah saja, kembar Baik, seirah. terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Okey, sama. Okey. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Apa lagi yang Allah bersumpah? Bila kita tengok di dalam Al-Quran, bila Allah mulakan sesuatu ayat dengan sumpahan, ada cerita penting yang nak disampaikan selepas itu. Teknik Al-Quran, kenapa Allah mulakan dengan sumpahan? Tujuannya nak menarik perhatian orang yang mendengarnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Para ulama berbeza pandangan ataupun memberi dua tafsiran yang utama. Malam yang 10 ini merujuk kepada apa? Pandangan yang pertama, malam yang 10 ini ia merujuk kepada malam-malam 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Itu pandangan yang pertama. Tetapi ada pandangan yang lebih masyhur, pandangan jumhur para mufassirin, mengatakan malam yang 10 ini ia merujuk kepada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Dua-dua situasi ataupun hari-hari ini adalah hari yang mulia. 10 hari terakhir bulan Ramadan pada malamnya mulia. 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah itu mulia. Maka para ulama menafsirkan walayalin ashr, demi malam yang 10 ini, ia merujuk kepada dua. Yang pertama, 10 malam terakhir Ramadan. Dan yang kedua, 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Tapi saya berdasarkan jumhur para mufassirin, lebih cenderung kepada pandangan yang kedua, mengatakan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Kerana 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah itu dia menghimpunkan semua amalan-amalan utama dalam Islam. Adanya amalan sedekah, amalan haji, amalan puasa, amalan umrah, amalan nahar, penyembelihan dan amalan-amalan yang lain. Maka amalan itu terkumpul pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Apa kelebihan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah? Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri." Qalu walal jihadu fi sabilillah walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika min syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada mana-mana hari yang mana amalan soleh dilakukan pada hari-hari tersebut yang paling dicintai Allah melainkan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Apa-apa kebaikan yang kita buat pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah di sisi Allah sangat disukai. Sahabat tanya, walau kami berjihad pada jalan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kalaupun kamu berjihad pada jalan Allah sekalipun, dia tidak akan mampu menandingi amalan-amalan dilakukan pada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Melainkan illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih, melainkan seseorang itu keluar berjihad membawa harta dan dirinya dalam keadaan dia tidak pulang lagi setelah dia keluar tadi. Dengan kata lain, dia syahid pada jalan Allah. Menunjukkan hanyalah orang yang syahid pada jalan Allah sahaja yang mampu menandingi gandaan amalan pahala yang dicintai Allah berbanding amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah tersebut. Ini disebut walayalin ashr, demi malam yang 10.
Faham tak tuan-tuan, puan-puan ayat yang kedua ni? Jelas Ada yang saya tengok di ruangan komen, jamaah komen katanya suara putus-putus. Jelas ke? Jelas Ustaz. Ustaz jelas. Yang Kalau putus tu keluar dululah. Keluar dulu masuk. masuk balik insya-Allah. Ustaz punya jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyafa'i wal watr." Wasyafa'i demi yang genap, itu maksud syafa'. Wal watr demi yang ganjil. Apa maksud yang genap dan apa maksud yang ganjil pada ayat yang ketiga ini? Yang genap itu merujuk kepada hari yang ke-10 Zulhijjah, iaitu hari nahar, hari penyembelihan. Wal watr demi yang ganjil, ia merujuk kepada hari yang ke-9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Maknanya di sini, daripada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, ada 2 hari yang paling mulia. 2 hari yang paling mulia. Kalau yang genapnya, hari yang paling mulia itu 10 Zulhijjah lah. Kalau yang ganjilnya, hari yang mulia itu hari Arafah lah. 9 dan 10. Itu kita tanda dalam nota kita. Wasyafa'i wal watr. Ayat yang keempat, Wal-layli idha yasr. Demi malam apabila ia berlalu, kata Allah. Dan memang pun, apabila datangnya waktu fajar, menandakan bermulanya waktu cerah. Dan apabila tibanya malam, itu menandakan permulaan gelap yang lebih gelap. Dan sunnatullah, waktu fajar dan waktu malam ini akan bersilih ganti, sampailah tibanya hari kiamat. Itu mengikut aturan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala bersumpah ni, ada benda penting yang Allah nak ceritakan. Maka pada ayat yang kelima Allah Taala tanya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Maka kata Allah, adakah pada demikian sumpah-sumpah yang Allah gunakan itu dapat diterima oleh orang-orang yang berakal? Kenapa Allah Ta'ala tanya, wahai orang yang berakal, kamu dapat ambil pelajaran tak daripada sumpah-sumpah tersebut? Sebab apa Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak ambil pengajaran daripada sumpah tadi? Ini nak menunjukkan bahawasanya Al-Quran ni datang dari Allah. Sebab ada dakwaan yang mengatakan Al-Quran ini merupakan reka-rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab kalau dia bersumpah, dia hanya bersumpah dengan apa yang dia miliki saja. Demi untaku, demi rumahku, demi ibuku, demi anakku. Dia tidak akan bersumpah dengan apa yang mereka tidak mampu miliki ataupun mereka tak mampu buat. Contohnya mereka tak akan bersumpah dengan demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap, yang ganjil, iaitu 9 dan 10 Zulhijjah, demi waktu malam. Orang Arab dia ada budaya, dia hanya bersumpah dengan apa yang mereka miliki. Bila Allah turunkan ayat sumpahan dengan apa yang manusia tak mungkin miliki, sepatutnya orang yang berakal itu mengatakan, oh memang benar, Al-Quran ini datang dari Allah, bukan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala tanya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah dengan sumpah-sumpahan itu menjadikan orang yang berakal itu dapat terima kenyataan Al-Quran ini datang daripada Nabi Muhammad, daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ayat tersebut. Ini cerita penting yang Allah Taala nak bagi tahu pada kita ni. Kenapa Allah bersumpah? Ada mesej penting nak ceritakan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita tahu bahawasanya surah Al-Fajr, surah Makkiyah, iaitu turun pada awal-awal Islam. Ketika tu orang Arab Quraisy, orang Arab Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ni, mereka sombong dengan Nabi Muhammad. Mereka tak beriman. Maka Allah Ta'ala ceritakan sejarah-sejarah, cerita-cerita terdahulu, nak bagi tahu kepada wahai kamu orang Arab,
jangan kamu sombong. Sebab apa? Umat terdahulu yang lebih hebat daripada kamu, akibat kesombongan mereka, Allah Ta'ala hancurkan satu persatu. Akibat kesombongan mereka tersebut. Contohnya, kita baca ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara. Alam maksudnya tidakkah. Tara kamu melihat wahai Muhammad. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Allah telah lakukan kepada kaum Ad. Para jemaah sekalian, ada dulu, umat-umat dulu, satu kaum ataupun satu bangsa namanya kaum Ad. Siapa tahu kaum Ad ni Allah Ta'ala utuskan kepada Nabi yang mana? Nabi ni banyak. Tapi ada seorang Nabi, satu Nabi Allah utuskan kepadanya kaum Ad. Siapa tahu Nabi yang mana? Boleh kita tanya soalan pada para jemaah ni. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Sekirakan Adam, Idris, Nuh, Hud. Kalau diikut susunannya 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi yang keempat Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi Hud ada satu kaum yang diutuskan kepadanya, iaitu kaum Ad. Kaum Ad. Kenapa diutuskan kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam? Kaum Ad ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka mempunyai rupa bentuk ataupun ketinggian yang mempunyai ketinggian yang luar biasa. Ketinggian yang luar biasa. Sebab itu kalau kita tengok ayat yang ke-7, Allah sebut Irama Dhatil Imad. Iram tu merujuk kepada pusat bandar kaum Ad. Pusat bandar kaum Ad. Iaitu namanya Iram. Iram ini merupakan pusat bandar kaum Ad. Dia bina bangunan pencakar langit di kawasan Iram tersebut ataupun city tersebut. Macam kita panggil pusat bandar kita Kuala Lumpur contohnya. Ataupun kalau Selangor ni Shah Alam. Kaum Ad, tempat pusat pentadbiran dia, kalau kita pusat pentadbiran Putrajaya. Iram Dhatil Imad. Di Iram itu kaum Ad mampu membina bangunan-bangunan pencakar langit. Maknanya pada kaum Ad zaman Nabi Hud alaihissalam dah ada KLCC dah. Sudah ada Burj Khalifa dah. Bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Sudah ada TRX, sudah ada menara warisan. Mereka sombong dengan kejayaan mereka tersebut, menyebabkan dakwah Nabi Nuh mereka pelekeh saja. Itu sebab Allah Ta'ala bagi kepada mereka satu bentuk tubuh badan yang sasa dan ketinggian yang sangat tinggi, menjadikan mereka ni kalau dakwah Nabi Hud mereka tak terima. Oh, kamu Nabi Hud aku tak terima, macam tu, seolah-olahnya macam tu. Dakwah Nabi Hud mereka tak terima. Mereka rasakan mereka hebat dengan ketinggian mereka, dengan tubuh badan mereka yang sasa. Sebab itu pada ayat yang ke-8 kita perhatikan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana bangunan-bangunan pencakar langit yang dibina oleh kaum Ad, oleh umat Nabi Hud, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tak pernah dalam sejarah pada waktu itu dibina di tempat-tempat yang lain. Itulah menyebabkan mereka sombong. Ada orang sombong dengan kepandaian dia. Ada orang sombong dengan tubuh badan dia. Ada orang sombong kerana keturunan dia. Ada orang sombong dengan harta dia. Kaum Ad, dia rasakan dia hebat kerana mereka mampu membina bangunan-bangunan pencakar langit. Timbul satu persoalan. Ustaz, bagaimana kaum Ad dia mampu membina bangunan pencakar langit, sedangkan teknologi pada waktu itu nak katakan ada skylift, ada kereta-kereta yang boleh menyapot ataupun membina bangunan-bangunan yang tinggi. Itu tak ada. Teknologi pada waktu itu belum ada. Tapi macam mana mereka boleh membina bangunan yang tinggi? Jawabnya adalah
kerana Allah jadikan fizikal mereka fizikal yang tinggi-tinggi. Semakin terkemudian umat, semakin umat tu umat yang terakhir, Nabi yang terakhir semakin rendah. Umat dulu tinggi-tinggi, sesuailah pada waktu tersebut, bangunan pun tak ada sangat dan sebagainya. Contoh kan, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Datuk nenek kita Nabi Adam, berapa tinggi dia? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, khuliqa Adam wa huwa sittuna zira'an. Diciptakan Allah Nabi Adam dalam keadaan ketinggiannya itu 60 hasta. 60 hasta. 60 hasta ni tinggi, berapa tinggi? Lebih-lebih kurang 30 meter. 30 meter tinggi Nabi Adam. Tinggilah. Lebih daripada tinggi pokok kelapa lagi, 30 meter ni. Ini maknanya makin kemudian umat, makin selepas Nabi Adam makin rendah, makin rendah, makin rendah. Sebab apa? Waktu tu bangunan pun tak ada. Dia nak berjalan pun senang, bangunan ni kosong je. Tempat luas, bangunan tak ada. Maka kalau fizikal kecil macam kita ni, berapa jauh sangat kita mampu capai. Jadi kaum Ad, kaum yang selepas Nabi Adam 3 Nabi. Kita tengok kan. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Maknanya 3 Nabi selepas Nabi Adam itulah kaum Ad. Kita boleh anggarkan ketinggian kaum Ad ketika itu, kalau ketinggian Nabi Adam, kalau ikut ukuran sekarang 30 meter, maknanya ketinggian Nabi Hud dan umatnya 29, 28, 27, 26, 25 meter. Maknanya dengan tubuh badannya demikian, dia mampu membina bangunan-bangunan pencakar langit. Jadi kita faham dah kenapa umat terdahulu mampu bina bangunan pencakar langit, mampu boleh buat bangunan melalui bukit dan sebagainya, kerana fizikal mereka yang luar biasa ketika itu. Jadi di atas kehebatan mereka mampu bina bangunan pencakar langit, itulah mereka sombong dengan Nabi Hud dan mereka tak beriman dengan Nabi Hud alaihissalam. Dan Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Ad di atas kesombongan mereka, didatangkan ribut taufan yang sangat kuat, walaupun fizikal mereka itu tegak, sadu, tetapi dengan ribut taufan tersebut, batang tengkuk kepala mereka itu patah sebagaimana patahnya pokok-pokok kurma. Maknanya kepala mereka patah kerana angin yang sangat kuat menyebabkan kepala mereka ini terdongak naik ke atas ataupun tertunduk ke bawah. Di atas kesombongan mereka. Ya Allah Ta'ala nak sampaikan, kamu wahai orang Arab, kamu wahai umat Nabi Muhammad, kamu wahai Abu Jahal, kamu wahai orang Quraisy, berfikirlah, jangan sombong menolak kebenaran. Sesungguhnya kaum sebelum kamu itu lebih hebat daripada kamu dari sudut fizikalnya, dari sudut rohani, dari sudut jasmaninya, tetapi semuanya dihancurkan Allah kerana kesombongan tersebut. Itu selesai. Ayat yang ke-8 cerita tentang satu kaum namanya kaum Ad. Maka kita belajar ilmu satu hari ini. Kaum Ad, umat Nabi Hud, kesombongan dia kerana membina bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka mengatakan kami tak nak beriman kepada Nabi Hud alaihissalam di atas kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Maka didatangkan azab ribut taufan yang mematahkan batang tengkuk mereka. Kemudian ayat yang ke-9. Allah berfirman, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Tadi Allah cerita tentang satu kaum namanya kaum Ad. Kemudian Allah ceritakan pula kaum Samud. Siapa tahu kaum Samud ni kepada Nabi yang mana? Kalau tahu, cuba tulis di ruangan komen. Ada satu kaum namanya kaum Samud. Nabi Salih alaihissalam. Kaum Nabi Salih. Kalau kita kira kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih. Nabi Salih alaihissalam. Kaum Nabi Saleh ataupun kaum Samud ini, kalau sekarang ni ada peninggalan bangunan-bangunan yang diciptakan di satu tempat namanya Madain Saleh di Arab Saudi,
lebih kurang 300 km daripada utara Mekah. Ada sisa-sisa peninggalan kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud, kita cerita sikit tentang kaum Samud. Kalau kaum Ad, dia bina bangunan-bangunan yang tinggi. Manakala kaum Samud, kata Allah, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Samud pula, mereka mampu bina bangunan melalui batu bata ataupun gunung ganang yang ada di lembah-lembah. Kalau kita pernah pergi ke Petra, Jordan, ataupun kita pergi ke Mesir, piramid kan. Gunung ganang ataupun batu bata tu mereka boleh buat bangunan dan dijadikan pusat pemerintahan. Akhirnya mereka sombong, kaum Samud. Dia merasa hebat dengan kebolehan mereka tersebut. Ada satu peristiwa. Ini boleh jadi kita pernah dengar tentang kaum Samud dengan unta Nabi Saleh alaihi salam. Ini kalau kita baca satu surah namanya surah Asy-Syams, kita akan jumpa dengan cerita ni. Kadzabat Samudu bitagwaha idzim ba'atha ashqaha. Ceritanya macam ni tentang kaum Samud dengan Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud dia merupakan golongan elit ataupun bangsawan bagi umat Nabi Saleh. Dia geng-geng bangsawan ni kita ringkaskan kepada istilah bangsa yang duduk atas awan. Maknanya orang high class punya. Orang kaya. Satu hari kaum Samud dia cabur Nabi Saleh. Nabi Saleh ni Nabi, Rasul. Dia cabur Nabi Saleh. Leh dia panggil. Dia panggil leh macam tu je. Orang kaya dia rasa dia megah hebat kan. Dia panggil leh. Mu kata mu ni Nabi, mu ni Rasul, ada mukjizat. Aku cabur kamu, kata kaum Samud. Kamu keluarkan unta daripada batu bata ataupun gunung ganang ni. Keluarkan unta daripada gunung. Yang mana unta tersebut berwarna putih. Jantinanya betina yang bunting selama 10 bulan. Kalau kamu mampu keluarkan unta warna putih, betina, mengandung 10 bulan, kami kaum Samud akan beriman. Oh, dia cabur Nabi Saleh. Oh, dia ingat Nabi Saleh ni kaleng-kaleng punya Nabi. Dia ada doa yang mustajab. Nabi Saleh angkat tangan berdoa kepada Allah. Akhirnya mukjizat berlaku. Keluar unta daripada batu bata ataupun gunung ganang tadi. Bukan daripada hutan. Daripada gunung ganang. Allah terkejut. Tepuk dahi masing-masing kaum Samud. Tadi dia berjanji kalau keluar unta dia nak beriman. Akhirnya dia tak beriman juga kepada Nabi Saleh AS. Jadi akhirnya, rekah ceritanya, oleh kerana dia tak beriman, idzim ba'atha ashqaha. Bangkitlah satu manusia yang paling celaka dalam kalangan kaum Samud. Namanya Salim bin Qudar. Salim bin Qudar, dia kata kepada kaumnya tak apa. Oleh kerana kita dah mungkiri janji kita dah kepada Nabi Saleh, kita tak beriman, aku cuba akan bunuh unta tersebut. Jadi Salim bin Qudar, dia gitikam unta Nabi Saleh, akhirnya unta tadi mati. Bila mati saja unta tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebut fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Dan Allah memusnahkan kaum Samud seluruhnya di atas perbuatan mereka tersebut dan Allah tidak takut dengan apa yang dia lakukan. Maknanya yang bunuh unta kaum Samud, unta Nabi Saleh ni seorang je, namanya Salim bin Qudar. Tapi Allah musnahkan seluruh kaum Samud. Apa sebab? Kerana yang lain menyokong perbuatan Salim bin Qudar membunuh unta Nabi Saleh. Yang lain pakat sokong. Terbaik boh, kemah boh, berani boh. Yang lain pakat sokong. Yang bunuhnya seorang. Allah hancurkan semuanya. Sebab apa? Dulu mereka berjanji kalau keluar unta nak beriman. Bila dah keluar unta tak beriman. Bukan setakat tak beriman. Dia bunuh pula unta Nabi Saleh. Maka Allah hancurkan semuanya. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan, wahai kamu orang Arab, wahai kamu orang Arab, bahawasanya jangan sombong. Sebab kaum yang lebih hebat daripada kamu dulu pun, Allah musnahkan semuanya di atas kesombongan mereka. Kaum Ad, selesai. Kaum Samud, selesai. Kita pergi cerita yang seterusnya. Ayat yang ke-10. Wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun Zil Autad yang mempunyai
pasak-pasaknya. Pasak-pasak Firaun ini, kalau kita tengok dalam tafsir, ia merujuk kepada tentera-tenteranya. Firaun dan tentera-tenteranya. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Alladzina taghaw fil bilad. Dia telah melakukan sewenang-wenangnya dalam negeri, fa aktsaru fihal fasad, dan berbuat kerosakan. Banyak kerosakan yang dibuat oleh Firaun. Satu lagi Allah ceritakan untuk dijadikan pengajaran tentang kisah Firaun. Kaum Ad sudah, kaum Samud sudah. Firaun dan tenteranya yang melakukan banyak kerosakan, yang melakukan kemusnahan, juga dihancurkan oleh Allah. Kemusnahan apa yang dilakukan oleh Firaun? Antaranya mana-mana ibu yang di-scan, istilah kita sekarang, yang disyaki mengandung anak lelaki, ibu yang mengandung anak lelaki itu tak kira berapa bulan. Sama ada mengandung 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ataupun lepas lahir diketahui anak yang lahir itu lelaki, dia akan belah perut ataupun akan ditanam hidup-hidup anak lelaki tadi. Sebab apa? Dia merasakan boleh menggugat takhta dia sebagai raja di Mesir ketika itu. Firaun dia sombong. Sombongnya Firaun sehingga dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, dia kata. Sebab apa? Firaun sepanjang hidup dia tak pernah sakit. Bahaya juga kalau tak pernah sakit ni. Orang yang tak pernah sakit, bimbang-bimbang, dia terkena penyakit sebagaimana Firaun, merasa dirinya hebat, dia mengaku Tuhan. Firaun tak pernah sakit. Batuk ke, sesemua ke, go out ni gaut lagi lah, tak ada Firaun. Kencing manis ke, darah tinggi ke, jantung tak ada. Dia bukan setakat tak pernah sakit, bersin pun tak pernah. Dia tak pernah bersin. Bersin ni kan tanda orang sakit, nak keluarkan kesakitan ataupun penyakit. Bersin pun tak pernah Firaun. Menguap pun tak pernah Firaun. Kita ni kan, duk kuliah Isyak ni, 45 minit berapa kali dah menguap agak-agak kan. Jangan pula lepas ni tak menguap. Kenapa tak menguap ni? Nak lawan Firaun, Ustaz kata. Nak sebutnya, Firaun ni sombong. Sombong sebab tak pernah sakit, akhirnya dia mengaku menjadi Tuhan. Orang ni pun kata Allah, dimusnahkan, dihancurkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nak memberi satu pengajaran kepada orang Arab pada zaman Nabi ketika itu dan kepada umat kemudian kepada kita. Kita ni sebenarnya tak ada apa-apa nak dibandingkan dengan Allah. Kaum Ad hebat. Kaum Samud hebat. Firaun dan bala tenteranya hebat. 3 cerita ini dimasukkan dalam surah Al-Fajr memberi pengajaran. Wahai kamu manusia, kamu tidak ada apa-apa jika nak dibandingkan dengan Allah. Itu nak disampaikan Allah. Kemudian kita tengok ayat yang ke-13. Sikit lagi tuan-tuan. Last sekali. Fasabba alaihim rabbuka sawta adhab. Fasabba ni maksudnya Allah cuahkan. Allah cuah. Allah timpakan alaihim ke atas mereka. Ke atas apa ni? Kaum Ad, kaum Samud, Firaun dan bala tenteranya. 3. Sawta azab. Sawta azab ni dengan makna piak ataupun rotan ataupun cemeti azab. Allah Ta'ala tak kata kaum Ad, Samud, Firaun aku tampar dia, tak. Aku tak kata aku tembak dia, aku bedil dia, aku pukul dia, tak. Allah Ta'ala nak menghinakan. Kalaulah kaum hebat macam Ad, Samud, Firaun itu pun aku hanya rotan saja, kata Allah. Rotan Allah pun sudah lenyap semua kaum-kaum tersebut di atas muka bumi. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-14, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu iaitu Allah labil mirsad, benar-benar mengawasi apa yang kita lakukan. Maknanya apa kerja buat kita di dunia ni, jangan sombong, jangan riak, jangan angkuh. Ketahuilah kita hidup bertuhan, semuanya labil mirsad, dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak pernah mengantuk dan dia tak pernah tidur. Benar-benar dia mengawasi
dalam kehidupan kita ini. Moga-moga 3 cerita yang Allah nyatakan dalam 14 ayat yang pertama dalam surah Al-Fajr memberi tahu kepada kita bahawasanya kita sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala jangan sombong, jangan angkuh kerana umat-umat terdahulu yang lebih hebat pun semuanya dicemeti ataupun dirotan oleh Allah dengan rotan yang azab. Jadi insya-Allah, ana rasa sekadar itu dulu kita berhenti pada ayat yang ke-14. InsyaAllah ada kesempatan lain kita akan mula pada ayat yang ke-15. Pastinya cerita yang lebih menarik hingga kita kita habiskan 30 ayat daripada surah Al-Fajr insyaAllah. Jadi saya serahkan kembali majlis pada Puan Moderator. Persilakan. Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan ke? Boleh kalau ada, sekiranya adalah. Silakan. Ustaz nak tanya. Boleh, silakan. Ketiga-tiga kaum yang disebut Ad, Samud dan Fir'aun, mereka ada keturunan yang ditinggalkan ke Ustaz? Mereka dihancurkan ataupun dimusnahkan secara mutlak. Tak ada lagi keturunan mereka. Termasuk Fir'aun juga? Fir'aun hanyalah sifat Fir'aun itu masih ada dalam kalangan umatnya, keturunannya tidak ada. Faham. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Okay. Ada lagi soalan? Silakan. Tadi macam ada angkat tangan tadi. Fina angkat tangan. Ada tanya ke? Ke terangkat tangan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup majlis. Okey. Tutup ya Ustaz. Okey. Majlis ya. Suara saya tak clear. Suara dengar ke? Dengar. Silakan. Saya ingatkan soal internet saya problem. Sorry Ustaz. Okey, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Okey, kesimpulan daripada tafsir surah Al-Fajr ayat 1 hingga 14 ini, orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalami kehancuran sebagaimana yang dialami oleh umat terdahulu yang menentang rasul mereka, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Musa. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit hibahan Ustaz untuk kuliah esok. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zaidi bin Edward dengan bacaan surah Al-Kahfi, Yasin, Tazkirah dan doa. 10 pagi, kuliah duha bersama dengan Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan hadis Qudsi. Pada pukul 5 petang, kuliah asar bersama Al-Fadhil Ustaz Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah ke Alam Barzah. Pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. 9 malam bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Humairah dengan talaki Al-Quran, dan 9.15 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kitab Oh Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ini saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang dari kami sendiri. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.